Dan untuk itu kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari. Hai Adila, Adila sihat hari ini? Hai Divya, saya sihat. Divya sihat? Sihat juga. Adila, sekarang kan kita sedang menghadapi wabak COVID-19 yang menyebabkan kita perlu bekerja secara dalam talian. Saya rasa tertekan kerana engagement company kita ni semakin merosot. Saya faham Divya perasaan awak tu. Nak tak nak, kita sebagai pengurus perlulah menghadapi isu ini. Kan, saya rasa kita perlu berbincang dengan employee kita yang berada di dalam dan juga di luar negara tentang masalah yang kita kini berhadapi nak. Kita juga perlu buat sesuatu untuk menangani situasi semasa ni. So saya harap semua boleh join meeting tu. Saya pun berharap begitu juga. Hai semua, saya harap semua sihat hari ini. So saya mengadakan meeting ini untuk membincangkan tentang masalah yang kini kita hadapi dalam organisasi kita, iaitu engagement company kita ni semakin merosot due to COVID. So saya nak tanya di sini, kalian semua ada idea atau pandangan untuk kita selesaikan masalah nak menaikkan kualiti company kita semua? Bagi saya, masalah tu sebenarnya kita boleh atasi dengan mewujudkan kepelbagaian di tempat kerja. Lihat dengan situasi yang berlaku di mana sekarang ni disebabkan COVID, kita ni harus work from home. Jadi disebabkan oleh situasi dan keadaan setiap negara kita ni yang berbeza, seperti Cik Ayu sekarang duduk kat Surabaya, manakala kita semua sekarang duduk kat Malaysia. Jadi ini bukan menjadi satu masalah yang besar lah. Walaupun Cik Ayu ni tidak berada di Malaysia, dia seharusnya diberhentikan kerja. Jadi bagi saya itu bukanlah satu masalah. Apa pendapat Divya? Ya benar, sebab engagement company menurun kalau kita lay off satu employee. Performance daripada company ikut menurun juga. So kita harus menekankan kepentingan kepelbagaian tempat kerja. Dalam keadaan seperti ini kita memang menghadapi masalah dari segi kepelbagaian. So, organisasi mengutamakan budaya kepelbagaian di tempat kerja untuk kejayaan dalam persekitaran organisasi yang dinamis hari ini. Ini melibatkan kewujudan suasana inklusif di mana individu yang pelbagai menyumbang kepada inovasi dan idea. Organisasi mengira kepelbagaian sebagai kewajipan moral dan kelebihan daya saing. Ajakan ini melibatkan pengambilan pembangunan profesional dan latihan kepimpinan untuk memastikan peluang yang sama. Pelaksanaan berjaya memerlukan dasar dan komitmen kepimpinan untuk memodelkan tingkah laku inklusif, menghasilkan tempat kerja yang memanfaatkan pelbagai perspektif dan bakat untuk inovasi dan kejayaan mampan. Baik, manager. Thank you. Adila, apakah pandangan awak tentang konsep kepelbagaian ini? Terima kasih pengurus kita Divya. Saya rasa kepelbagaian ini merujuk kepada perbezaan demografi dalam kumpulan manusia. Seperti kita tahu, kita ada pekerja daripada Indonesia. Jadinya ia merupakan salah satu kepelbagaian yang ada dalam organisasi ini. Selain itu, kepelbagaian juga melibatkan sifat-sifat yang tidak boleh diubah dan berkaitan dengan peranan. Kepelbagaian ini mempunyai banyak dimensi dan kesan yang berbeza-beza bergantung kepada konteksnya. Ringkasnya pula, budayanya adalah sesuatu yang dimiliki oleh organisasi. Interpretivis berkata bahawa organisasi ini, budaya ini adalah hakikat kehidupan organisasi.
Ianya digambarkan berdasarkan makna dan cara di mana budaya itu sendiri dilaksanakan ataupun dipersembahkan melalui interaksi dan komunikasi. Asasnya budaya organisasi ini adalah peranan yang sangat penting untuk membentuk sesuatu nilai dan matlamat dalam organisasi kita. Jadi saya rasa itu sahajalah yang dapat saya kongsikan tentang konteks ataupun konsep budaya organisasi ini. Baik, Atika ada apa pandangan tentang kepelbagaian ini? Banyak juga strategi yang kita boleh gunakan untuk wujudkan kepelbagaian di tempat kerja. Sebagai contohnya, kita wujudkan kepelbagaian dalam kepimpinan di mana kepelbagaian di kepimpinan sendiri dapat memberi peluang kepada pemimpin syarikat kita ini untuk kembangkan diorang punya perspektif, memupuk kreativiti dan mempromosikan inovasi, di mana bagi saya pemimpin syarikat kita ni ataupun pihak atasan kita seharusnya lebih terbuka dalam memberi peluang kepada pekerja seperti kita ni untuk menyumbang idea kita, terutama di dalam mengatasi masalah yang sedang kita hadapi, iaitu masalah pada waktu COVID-19 di mana kita mempunyai masalah untuk hadir ke tempat kerja. Bagi saya pemimpin sangat main peranan lah supaya pemimpin sendiri boleh membuang sifat konservatif, di mana dulu kita sebagai bawahan harus mendengar arahan daripada pihak atasan saja, tetapi pemimpin zaman sekarang termasuklah kita punya pemimpin syarikat kita, diorang perlulah pemimpin untuk terima apa sahaja cadangan yang kita bagi. Okay, jadi Cik Ayu, apa pula pendapat awak? Kerana saya sendiri duduk dekat Surabaya dan tentunya berbeza dengan kalian mana di Malaysia. Justru itu karena kita kan tempatnya berbeza, jadi kita bolehlah bekerja dalam talian, juga memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia saat ini. Juga kita boleh meningkatkan engagement dari company kita dengan saya melihat pasar atau melihat sasaran yang ada di negara saya sendiri, Indonesia, meskipun saya jauh daripada sana. Karena kan kerajaan saya menyuruh saya untuk pulang saat ini ke Indonesia. Tidak mungkinlah saya harus kembali ke sana, apalagi sekarang COVID-19 sedang dalam marak-marak ya, sedang tinggi kesnya itu. Lalu company kita bolehlah dapat profit juga di dua negara, especially Indonesia dan juga Malaysia kan. Dan kita bekerja dalam talian ini tuh boleh menjadi flexibility juga untuk company. Jadi kita boleh melakukan meeting atau pertemuan di mana-mana saja. Mungkin saya nanti akan ada di tempat manapun itu dan meeting ini terus berjalan sesuai dengan kepentingan apa yang tengah ingin kita bicarakan nantinya. Dan malah karena kita dalam talian seperti ini, kita ini juga bolehlah meningkatkan kita punya engagement terus-terusan karena kan kita juga perlu perkembangan daripada company kita Kak. Seperti itu. Baik, bagaimana dengan Cik Adila? Apakah ada saranan lagi atau macam mana? Terima kasih Tuan Atika atas alternatif yang telah kamu bahaskan tadi. Sekarang ni kita nak tahu pula kesan-kesan yang mungkin wujud disebabkan isu yang kita bincangkan. So, Puan Kashini, awak terangkan sedikit kesan yang mungkin kita akan hadapi ataupun kesan yang baik. So sebenarnya bekerja dalam talian ni dia agak susah juga, tapi dia ada je kesan positif terhadap organisasi dan juga masyarakat. So bagi kesan terhadap organisasi ni, yang pertama, apabila ada kepelbagaian budaya di tempat kerja, kita boleh je share pelbagai pandangan dan juga experience kita daripada pelbagai latar belakang budaya. Lepas tu, syarikat juga boleh mendapat akses kepada idea baharu yang dapat membangunkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan bagi syarikat tersebut. So, selain itu,
Ia juga dapat meningkatkan hubungan antara pekerja dan juga menggalakkan kerjasama yang lebih baik dan juga memperkayakan persekitaran kerja yang saling memahami dan menghormati perbezaan budaya. Lepas tu bagi kesan terhadap organisasi juga, setiap pekerja ataupun pihak atasan boleh menghargai dan memanfaatkan kepelbagaian budaya secara bijak. Lepas tu organisasi juga boleh memperoleh kelebihan daya saing yang ketara dalam persekitaran global yang semakin kompleks. Manakala bagi kesan terhadap masyarakat pula, dia dapat memberikan mesej yang positif kepada masyarakat berkaitan dengan kepentingan menghormati perbezaan individu dan budaya, sebab kan negara kita ni terdiri daripada pelbagai kaum. So dia dapatlah bagi satu info yang positif tentang yang kita semua ni perlu menghormati antara satu sama lain bagi mengelakkan pertelingkahan, salah faham. Lepas tu mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, memupuk kesedaran tentang kepelbagaian dan juga dapat menggalakkan pengiktirafan dan penghormatan terhadap pelbagai warisan budaya. Selain itu, dia juga memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang lebih berbudaya dan juga terbuka kepada kepelbagaian. Ada beberapa golongan yang mereka suka duduk dalam kumpulan masing-masing, macam tak nak join dengan orang lain, agama lain, sebab mereka takut mereka akan mengalami salah faham. Tapi sebenarnya once mereka dah duduk dan bersembang antara satu sama lain, mereka akan lebih suka antara satu sama lain sebab perbezaan tu akan menyebabkan ada perasaan yang ingin tahu untuk apa yang beza. So itu sahajalah daripada saya. Faham. Banyak juga kesan yang perlu kita ambil maklum. Saya harap kalian semua dapatlah ambil perhatian dengan perkara yang telah Kak Cimi sebut tadi. Tivia, saya rasa cukup dah kot maklumat yang telah kita dapat hasil daripada perbincangan ini. Ada apa-apa lagi Tivia nak tambah? Betul tu Adila. Terima kasih semua. Banyak juga pandangan yang diberi dalam tangani masalah ni. Saya hargai asa kalian membantu saya dalam memberi pandangan atas isu ini. So untuk semasa ni itu sahajalah meeting kita ni. Baik, kita sudahi meeting sampai sini ya, Tivia.